lepas kita punya ni petang ni macam mana whether apa kita dapat buat dekat satu lagi PC lah teruk sangat, slow. Okey, jadi apa yang kita nampak semasa? Kita nampak kelemahan US dollar. Itu jelas. Kita nampak kelemahan US dollar, kita tengah tunggu US dollar untuk bounce, untuk kita short balik dollar pair, untuk kita short balik US dollar. Tunggu dollar buat bounce, kita akan short balik untuk US dollar sebab dollar dah ada sequence dia dah ada sequence dalam dia dah ada lower low lah. Dia dah ada lower low dan perhatian kita adalah USD CAD dan juga kepada kepada commodity dollars. Itu perhatian saya. Untuk proses kita melihat kepada Euro CAD. Itu adalah satu yang antara lain. Untuk indeks dijangka juga melengkapkan pergerakan ke atas. Tapi mind you, ini adalah wave 3, wave 4 dalam 5. Untuk yang kecil, dia hampir dia melengkapkan benda ni. Okey, dia macam ni. Kita sedang tunggu dia siapkan wave 3. Sedang tunggu dia dah hujung kepada wave 3 dalam ni. 3 untuk buat wave 4 dan seterusnya buat wave 5. Anda akan trade wave 4 sebabnya kita ada momentum sequence. Ini ada incomplete sequence. Antara incomplete sequence dengan momentum sequence, I would rather take incomplete sequence. Ini adalah untuk ini adalah untuk indeks. Jadi ini bermakna untuk yen pair kat sini, mana pergi drawing dia? Okey. Untuk yen pair, kita sedang mematikan untuk USD JPY. Sekejap ya. Tak dapat buka dah chat ni. Okey. Kita sedang mematikan USD JPY, sedang juga melakukan correction untuk USD JPY. Jadi ini dijangka dalam diagonal 1, 2, 3, 4, 5 untuk siapkan wave 1. Tapi ini tak ada lower low. Jadi USD JPY ni anda tak trade. Saya duk bagi tahu not interested untuk USD JPY. So ini tak ada trend. Ini sekali tak ada trend. Boleh Faham Jo? Okey. Ini adalah untuk USD JPY. Jadi ini tak ada. Kalau anda nak trade, sepatutnya anda dah ada untuk Euro JPY. Kita dah long Euro JPY daripada minggu lepas. Ini kita akan tengok wave 3. Ini adalah incomplete sequence. Jadi kita dah ada TP untuk dia. Untuk Euro JPY. TP kat atas ni. Anda sepatutnya dah 50% dah keluar separuh. So kita akan tengok wave 3. Kita akan tengok kepada position ni. I'm expecting higher move untuk Euro JPY. Bukan tengok sebatang-sebatang. Ini tak akan naik satu macam tu tau. Dia akan ada 1, 2, 3, 4. Akan ada candle turun, candle naik. Tapi arah dia ke atas. Arah dia ke atas untuk Euro JPY. Okey. Ini adalah untuk GBP JPY. Jadi masih ke atas. Anda tak pergi short dia. Ini jauh lagi ni. Ini jauh lagi untuk GBP JPY. Ini internal 1, 2. Jauh lagi. Jauh lagi. Untuk GBP JPY. Anda tak pergi short dia. Anda tak tahu hujung trend kat mana. Anda boleh kira kat mana hujung correction. Jadi bila dia tengah trending, anda tunggu correction. Anda tak pergi kira, oh ini hujung trend. Anda nak short daripada hujung trend. Jangan buat benda tu. Anda akan, sekali skala tu kena, tapi banyak kali anda akan terkena. Jadi jangan buat.
Yang ada set up adalah sekali lagi CAD JPY. Sebab lain-lain yen pair, anda tengok, untuk GBP JPY ke, ataupun AUD JPY ke, ini tak ada lagi higher high untuk AUD JPY. Pada waktu ni anda tunggu pullback. Okey? Anda tunggu pullback. Besar dia, ini baru buat higher high. Okey? Jadi, pada semasa dia menghampiri complete sequence ni. 1, 2. Okey? Ini menghampiri. Kalau dia ada sampai kat sini, anda tak masuk dah. Okey? Ini adalah untuk AUD JPY. Anda tak masuk. Sebabnya saya tak jangka JPY, I don't see JPY terlalu lemah tau. Saya tak nampak pada waktu ini. Ini wave 3. Sebabnya USD JPY ke atas tadi. Jadi JPY pada waktu ini amat lemah. Okey? Ini dekat 15 minit. Ini dekat 15 minit. JPY memang lemah pada waktu ini. Sebab USD JPY ke atas. USD yang lemah pun menang lawan JPY. US dollar yang lemah pun menang lawan JPY. Tapi bila ini berlaku, JPY pair naik lagi. Jadi kalau nak trade, I would prefer untuk trade bila pullback CAD JPY buat wave 2 kat sini. Faham? Sini ada incomplete sequence. Tapi untuk 15 minit untuk ni, ini wave 1, ini wave 2, wave 2. Ini anda boleh trade. Pullback CAD JPY ni anda boleh trade. Faham? Pullback CAD JPY ni anda boleh trade. Sini ada incomplete sequence. Pullback CAD JPY ni anda boleh trade. Okey, itulah untuk yen pair. Ada soalan untuk yen pair? Ada soalan untuk yen pair? Saya kena refresh lah kejap Saya refresh dulu. Saya tak nampak soalan anda. Last saya nampak yang Joe 3-10 minit tu. Kejap Macam mana saya nak buka? Kejap. Petang ni kita try on laptop tu. Komputer tu. Tengok macam mana. Bergenang air, bertakung, jadi sungai dia. Okey. Kalau tak ada soalan, kita continue. So basically apa yang kita nampak adalah benda ini untuk yen pair. Ini adalah untuk yen pair. Kita dapat untuk indeks, kita dapat untuk US dollar, untuk yen pair, we are expecting dia untuk buat benda ni. 1, 2, 3, 4. Ini dah buat macam ni. Dia nak buat wave 5. Nak habis. Sideway ke atas. Yang trend adalah ini. So, apa conclusion kita untuk market dynamic? Yang lemah adalah dolar. Ini adalah yang lemah. Okey. Untuk indices, kita ada sideway ke atas. Sebab dia dalam wave 5. Untuk yen, kita ada, disebabkan indeks ke atas, sideway ke bawah. Ini adalah untuk yen. Salah satu kena sideway.
Dia boleh 2 atau 3 sideway. Tapi setiap masa satu kena sideway. Jadi pada waktu ni kita ada yen sideway ke bawah, indeks sideway ke atas, dolar ke bawah. Kita dalam dinamik apa? What type of dynamic adalah ini? Ini adalah fixed dynamic. Fixed dynamic dengan negatif US dollar. Ini yang kita sedang perhatikan semasa. Sebab tu dia bukan risk on. Faham tak? Kepada time frame dia lah, kepada time frame hourly ke atas, dia bukan risk on. Kalau risk on, yen jatuh ke bawah macam ni, indeks ke atas, itu adalah indeks dinamik. Itu indeks dinamik, itu risk on. Tapi mungkin dekat M5, M15, itu mungkin ada risk on, risk off. Tapi untuk hourly ke atas, 1 hour ke atas, US dollar lemah, indeks sideway ke atas sebab dia habiskan wave 5 dan kita ada, ataupun dia tengah habiskan wave 5 untuk wave 3, kecuali untuk dolar sedang masuk wave 3 kepada 3. Dolar yang meriah ni. Dolar sedang masuk wave 3 kepada 3. Itu yang kita perhatikan untuk ni. Yang lain-lain sedang habiskan untuk indeks kepada 3 hujung, nak masuk 4, yen pay nak masuk 3, nak masuk 4. Tapi dolar baru nak masuk wave 2 kepada wave 3. Itu yang kita sedang tunggu. Dolar punya satu lagi. Dolar retest, kita akan short dolar. Boleh? Ada soalan untuk semua ni? Okey. Gold, silver. Gold pun sama. Saya dah bagi tahu 2 minggu dah. 2 minggu. Siapa yang long gold sebelum ni, anda hold gold. Anda tak pergi keluar daripada dia. Aduh, teruknya ni. Sekejap Saya tak nampak soalan. Boleh somebody type something tak? Saya tak nampak soalan. Last saya lekat ataupun itu memang tak ada soalan. Tak dapat. Ini tak jalan. Okey, sekejap Kita last buka kepada yang lepas tu. Sekejap Tak dapat. Sekejap, tak dapat nak buka chat. Tekan apa pun tak keluar. Okey, mungkin saya terpaksa tutup yang word ni. So, apa yang kita perhatikan adalah untuk indeks, these are the indices yang kita tengah tunggu. Untuk dollar pair, bukan hampir ke semua dollar pair. Semua dollar pair. Untuk yen pair, CAP JPY. Okey. Komoditi. Tanya. So far kira. Okey. Chat. Buka kat situ lagi teruk je. Buka kat situ, kalau saya buka kat situ lagi teruk. Dah try. Dari semalam ni saya cuba untuk settlekan, tak dapat. Okey, kita try buka komoditi. Gold, silver pun anda sedang tunggu untuk wave 2 pullback. Gold, silver. Tak dapat nak buka.
Tak dapat dah buka. Okey. Buka dekat Discord tu, anda nampak apa yang kita tengah perhatikan Untuk gold, silver kita try sekali lagi. Memang tak dapat. Makin lama di jalan ni sesi ni sebab apa ni makin panas. Laptop ni makin panas. Lagi slow dia. Memang tak buka, tak dapat. Saya tekan ni tak keluar apa. Tak keluar apa. Okey. Tak dapat. Okey. Perhatikan. Saya dah standby semua chat dia. Anda pergi buka dekat Discord. Gold, long wave 2, silver, long wave 2, copper, long wave 2. Copper tunggu dia buat bigger correction. Wave 2 ni dalam intermediate, bawah lagi. Untuk copper. Buka chat tu dekat Discord. Dan ini adalah apa yang kita perhatikan 1 minggu ni. Dan anda sepatutnya masih pegang Euro JPY dan DAX. Eurocap tadi yang kita perhatikan sekiranya dia bounce satu lagi ke atas. Okey. Jadi saya save yang ini sekarang. Tengok ni lain. ni bukan yang biasa kita pakai. Nak save dia pun satu hal. Okey, boleh download Market Outlook sekarang Sekejap. Nak save dia pun not responding. Sekejap Okey. Bagus juga ini. Sebabnya saya akan keluar skrip sikit. Untuk topik kita pada hari ini. Sekejap. Nak save pun ambil 2-3 minit. Pingsan. Yang pukul 5, pukul 6 tu kita tengok macam mana. Siram air. Pingsan kita kali. Okey. Dah. Okey, tutup Word. Hopefully ni. Okey. Okey, boleh download kita punya tu dekat situ tadi. Dekat Discord dan juga tengok chat dekat sana. Semua saya dah updatekan. Petang ni saya tak tahu sempat tak saya updatekan. Ikut sesi jam 5, jam 6 ni saya cuba untuk tukar kepada sama ada PC ataupun laptop satu lagi Laptop ni tak dapat nak bawa, pengsan. Okey. Jadi hari ni kita punya topik saya keluar daripada skrip tapi ini adalah benda yang dalam slide tu iaitu kepada asas struktur, memahami apa itu struktur pasaran Basic dia, kita gunakan pen ni sahaja. Basic dia adalah benda ni. Bila kita lihat market dua benda je. Sama ada dia tengah trend, iaitu bullish, ataupun dia bearish. Ini adalah trend. Ini adalah trend. Ataupun dia tengah sideways, ranging. Okey, ranging market. Kebanyakan masa, most of the time, 70 to 80% of the time, market berada dalam keadaan ranging. Terutamanya untuk currency. Market berada dalam keadaan ranging. Apa beza dua ni? Okey. Yang pertama, structure dia. Bila kita lihat kepada market tengah trending, structure. Bila kita lihat market tengah trending, structure dia senang dia nak tengok.
Bila anda tengok market bullish, dia simple je. Bearish simple je. Tapi ranging anda akan nampak market yang macam ni. Dia bertindih. Ya? Price banyak bertindih. Bila anda tengok market tengah trending, simple je mata kita tengok. Sedap, dia tengok chart atas ke bawah, bawah ke atas. Tengok market ranging, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu beza dia. Nombor 2. Time. Ini masa, ini mengenai sifat ya. Biasanya bila kita bercakap mengenai market tengah bullish ataupun bearish, dia trend dalam tempoh yang sekejap. Movement momentum tu cepat, lepas tu dia trend lagi ke atas, tapi dia slow, lepas tu trend lagi. Ranging, trend lagi. Faham tak? Banyak masa dia spend dalam keadaan dalam keadaan market tengah ranging. Ya. Ini singkat. Ya. Short lived. Ini sekejap. Ini mengambil masa yang lama. Ya. Ini yang lama. Masa yang lama. Ini adalah bila kita bercakap mengenai market trending dan market tengah ranging. Okey? Ini simple. Tapi ini amat penting. Sebab bila kita bercakap mengenai trading, ini masalahnya dengan apa di kalangan kita. Okey? Kita suka nak masuk setiap masa dalam market. Itu general. Bila buka chart, anda kena masuk. Bila sebab anda tak dapat, terutamanya bagi mereka yang buat part time. Bagi mereka yang buat part time, anda bekerja, balik rumah, anda buka chart, kena enter. Kalau tak ada enter hari ini. Itu masalahnya dengan trading ini. Ya? Sebabnya market trending tak sentiasa trending tau. Ataupun kita dimomokkan dengan benda-benda macam ni. Trade satu atau dua instrumen saja. Kita faham kan. Masalah dengan benda tu, trending tak selalu berlaku. Dan anda limitkan kepada satu, dua instrumen. Memang bagus anda faham dia. Tapi kepada satu atau dua pair saja, ataupun anda cuma trade gold, anda cuma trade silver, dan anda trade shorter term, anda tak setiap masa dia ada trend tau. Tak setiap masa. Waalaikumsalam, Kasha. Tak setiap masa. Sebab tu saya tak setuju dengan anda jadi trader gold, anda jadi trader Euro JPY, anda jadi trader apa. Tak. Anda tak letakkan brand tu kepada anda. Faham tak? Anda trader instrumen, financial instrument. Itu je. Seorang ni trader forex, seorang ni trader currency, currency forex sama lah, saham. Tak, anda tak pergi labelkan diri anda trader apa. Anda trader kepada sistem anda. Anda trade kepada apa yang memberikan pulangan kepada anda. Itu je. Kan? Ini trader forex versus trader saham. Trader saham versus trader commodity. Ini futures lawan dengan option. Option lawan dengan spot. Aduh, sakit otak aku. Tak ada. Anda trader financial instrument. Itu sahaja. Jangan labelkan diri. Jangan label. Itu mengarut. Itu fikiran cetek. Bagi saya, itu fikiran cetek. Tak payah. Anda nak specialize? Boleh. Anda nak specialize? Boleh. Trader gold, tokek kedai emas. Betul kali. Itu trader dia. Dia berdagang. Trader tu berdagang. Dia berdagang kedai emas. Betul lah. Tokek kedai emas. Betul lah. Yang bekerja dekat kedai emas tu pekerja. Okey. Ini beza dia. Okey. But the thing is, kita selalu dengar. Trend. Trading trend. Apa dimaksudkan dengan trend? Saya tak buka slide. Semua ni daripada kepala otak je. Lagi bagus saya rasa. Apa dimaksudkan dengan trend? Trend tu adalah bila kita ada siri. Bila kita ada bullish trend,
kita ada siri pergerakan. Ini adalah low, high, higher low, higher high. Itu trend. Ini adalah bullish. Bull. Ini adalah bear. Di mana kita ada trend. High, low, lower high, lower low. Ini asas. High, low, lower high, lower low. Okey. Ya, masuk bab ini yang saya tak faham. Kenapa ramai yang suka trade macam ni? Ramai suka trade yang macam ni. Saya tak peduli teknik apa pun, tapi ramai yang suka trade macam ni. Either one, either one. Yang pertama, okey, bila market naik macam ni, yang naik pasti turun. Dia ambil yang daripada supply zone mana, daripada resistance mana, dia nak sell. Ini nombor satu. Apabila berlakunya CRS, ini trader yang cuma tengok pokok, tak tengok hutan. Ataupun dia pergi tengok RSI ke apa ke, oscillator, dia nak tengok sini berlaku divergence. Ini higher high, ini low, ini tak buat higher high. Tak dapat. Saya dah backtest ini bertahun. Kalau nak tahu. Saya antara orang yang suka buat benda ni dahulu. Sebab dia hasil dia lumayan. Kita dapat pucuk, kita dapat akar, hasil dia cantik sangat. Tapi konsistensi tak ada. Ya, dia besar sekali, dia hilang sekali. Dia hilang semua. Masalahnya bila anda hilang semua dalam satu try, itu tak apa. Masalahnya kan, kalau anda buat sekali, okey, jadi. Anda masuk second time, jadi. Kali ketiga, anda masuk, anda akan besarkan lot size. Even masa kedua ni, anda besarkan lot size. Jadi. Kali keempat, jadi. Kali kelima, jadi. Kali keenam, habis semua. Ini cerita biasa tak? Ini cerita biasa tak? Saya pernah buat. Kalau anda tak pernah buat, belum cukup tu pengalaman tu. Ini yang kita biasa dengar. Cari pucuk, cari akar, trend dia ke atas, kita ni lawan trend, kita ambil 5-6 batang candle kat sini, alhamdulillah. Kalau dia jatuh banyak sekali, aku dah bagi tahu 5 tahun lepas. Kalau kau sell dari sini, kau hold dia, nanti dia jatuh. Atas ni dia masuk satu lagi. Faham? Ya? Ini masalah. Jadi, kalau dia tak jadi sekali, tak apa. Kalau dia tak jadi sekali, tak apa. Sebab kita dah lost. Alamak, tak dapat dia cari duit, kita tak buat lagi. Kita tak trade lagi. Kalau dia jadi, ini masalah ni. Kalau dia jadi, 1 kali jadi, 2 kali jadi, untung besar. 3 kali jadi, untung besar. 5 kali jadi, 6 kali jadi. Sekali je dia tak jadi, habis semua. Pernah buat? Itu cerita biasa. Kan? Itu cerita biasa. Kita tahu kita lawan trend. Kita tahu kita lawan trend. Bukan tak tahu. Bila dia betul menunjukkan trend tu masih naik, kita berdegil. Sebab sebelum ni aku dah untung. Sebelum ni aku dah untung. Aku akan untung kali ni. Yes, itu time bomb. Exactly. Itu bom detik. Dia tunggu masa nak meletup je. Cara ni, tunggu masa je. Cara ni tunggu masa je. Sebab, kita cuma tengok kepada equity. Kita cuma tengok berapa kali trade yang anda leburkan berkali. Ini cerita biasa, berkali-kali. Anda akan ulang kesilapan ni berkali-kali. Saya dah pernah buat. Berkali-kali. Ya?
2007, 2008, 2009, berkali-kali untung besar keluar, masuk balik lagi besar. Untung lagi besar, kali rugi tahan, habis semua. Itu cerita biasa. Ni 2008, 2007 ni ini saya suka buat benda ni. Ya. Ni biasalah. Okey. Jangan lawan trend. Tapi apa yang dimaksudkan dengan trend? Di sinilah anda kena definekan apa yang dimaksudkan dengan trend. Dengan trend. Okey, sebelum kita pergi kepada trend, kita ceritakan mengenai benda ni dahulu. Tak apalah. Kita ceritakan mengenai Fibonacci dahulu. Terdapat 3 jenis sebenarnya, tapi 2 jenis yang lazimnya saya pakai. Yang pertama dikenali sebagai Fibo retracement. Bila kita cakap mengenai Fibo retracement, bila price pergi dari point A kepada point B, kita tarik kiri ke kanan, Fibonacci retracement, dan kita nak tahu kat mana dia reverse dan habis. Itu Fibonacci retracement. Okey, jadi kita tarik kiri ke kanan. Kalau dia ini adalah untuk bull. Untuk bear, kita tarik daripada kiri ke kanan, tapi daripada A, B, kita nak tahu C ni habis kat mana. Always kiri ke kanan. Fibo retracement sentiasa kiri ke kanan. Lain daripada itu teknik. Itu bukan cara dalam buku untuk guna Fibo retracement. Kalau teknik, saya tak dapat nak komen. Okey. Itu Fibo retracement. Ada soalan untuk Fibo retracement? So, Fibo retracement ni, kalau kita kata Fibo 50, maksudnya A kepada B, C 50% jarak A kepada B. Maksudnya yang sini, dia jauh balik daripada panjang ini. Itu Fibo retracement. Saya ingat lagi kita cerita pasal Fibo extension. Ramai tak tahu rupanya. Ingat Joe? Bila dengar benda ni kan macam basic, tapi ada yang tak tahu, seriously. Apa Fibo retracement? Fibo retracement jarak daripada A sampai B. C kalau ni 50%, itu separuh daripada A dengan B. Itu je. 61.8 itu 61.8 A sampai B. 90%. Kalau dia 100% sama panjang A dengan B. Okey. Fibo extension ataupun expansion. Kalau 5 wave boleh tarik 3 dan 4. Tak tahu apa 3 dan 4. Tak, belum sampai kat situ lagi. Kalau 5 wave, maksudnya wave 5 ke? Tak, belum sampai situ lagi. Besok mungkin kita sampai kat situ. Ataupun hari ni, kita tengok masa. Tak sempat. Besok pun kita tengok kepada cerita motif wave. Kita cerita pasal asas dahulu. Okey, Fibo extension. Fibo extension kita nak tengok ke depan. Kalau anda ada 3 kaki, dah tahu A, B dan anda jangkakan C ni kat sini. A, B, ini untuk bull. Anda jangka ke depan. Itu adalah Fibo extension. Jadi kalau ini kita katakan point D, kalau kita katakan C kepada D, Fibo extension dia 100%, itu sama panjang A dengan B. Basically ini untuk kira ratio ini, faham tak? A kepada B. Kalau kita kata ini 50%, itu separuh daripada A sampai B. Daripada C kepada D, 50 Fibo extension dia. Itu A sampai B separuh. Kalau ini 100%, A sampai B 100. Sama panjang.
Kalau ini adalah 161.8, ini adalah 100 tambah 61.8. Itu Fibo extension. Okey? Ramai tak tahu benda ni. Bila cerita benda ni dulu, saya ingat lagi. 2 tahun lepas dia cerita benda ni, ramai oh, itu Fibo extension. Astaghfirullahaladzim. Lepas ni yang kau lukis sebelum ni, apa benda? Itulah dia kan. Jangan tak tahu apa yang anda guna. RSI, dia kira apa? Stokastik, dia tengok apa? Apa benda tu? Fahamkan dulu. Kan, Bollinger Band, dia tengok apa? Moving average, linear weighted tengok apa? Simple tengok apa? Fahamkan apa yang kita guna. Jangan pakai. Okey, ini adalah basic ya. Ini adalah basic untuk tool. Okey, balik kepada sempat kot Kasyah. Kita tengok kepada 5 wave dan Fibo kaitan Fibo dia. Pada tahun 1930 kita ada R.N. Elliott, Ralph Nelson Elliott yang lihat market ni bergerak dalam gelombang, dalam lekuk-lekuk yang berulang. Ramai tak tahu di sini. Anda tak istimewa. Ramai tak tahu. 2 tahun lepas saya cerita benda ni, ramai orang. Lah, itu Fibo extension. Astaghfirullahaladzim. Tapi tak apa. Fibo kucing. Tapi faham kan? Jadi jarak daripada tu, yang kaki pertama tu kita extendkan dia. Itu kaki yang kedua ke depan dia. Itu yang kaki pertama tadi. Dia projection kaki ke sebelah tu. Itu Fibo extension. Sekarang ni dah tahu. Itulah dia. Jadi kalau wave contoh R.N. Elliott mendapati market bergerak dalam gelombang dalam motif. Pada waktu tu kita dah ada Charles Dow. Charles Dow punya kerja dah ada, Dow teori dah ada. Di mana kita lihat kepada 3 konsep trend, iaitu long term, mid term dan juga short term. Apa yang bezanya, sebabnya masing-masing pada tu semua orang cerita pasal cycle market. Itu popular pada awal abad lepas. Dan apa yang R.N. Elliott dapati, bila kita ada satu pergerakan membawa kepada trend, dia dibentuk oleh 5 lekuk, dan bila kita ada correction, dia berlaku dalam 3 lekuk. Dan ini adalah satu cycle. Ini satu price cycle. Ini satu price cycle yang terdiri daripada 5 dan 3 pergerakan pembetulan, C ataupun W, 3 pergerakan pembetulan. Dan apabila kita bercakap mengenai satu cycle yang lengkap, dia ada 8 lekuk. Ni penting ni, 8 lekuk. Okey, dalam combination 8 lekuk tu. Dan apa yang dia dapati adalah, bila kita ada 1, 2, jadi kalau kita katakan wave 3 tu adalah 1618, dia adalah 1 ni tambah 618. Panjang daripada 2 ni kepada 3. Boleh ke sini? Jadi itu adalah Fibo extension. Ramai tak tahu. Mari lukis je. Itu rupanya Fibo extension. Tu dia. Okey. Fibo retracement ramai tahulah separuh kan. Jadi kalau ini 118, 1 banding 1 ni tambah 618. Itulah 2 sampai 3. Itu Fibo extension. Itu betul tu. Okey. Apa beza di antara Dow dan juga Elliott adalah benda ini. Sebab benda ni ada dalam Dow, iaitu kepada trend, kepada cycle. Beza dia adalah konsep fractal. Di mana menurut Elliott, dalam Dow teori ini high low, higher high, higher low, higher high. Dan sini kita ada stages dia, panic stage dan lain-lain lah. Pasal Fibo time, tak perlu. Don't time the market. 7-10 minit, buy kali. Saya tak concentrate kepada time. Sebab time tu adalah, kalau elite wave, dia adalah yang ketiga ranking.
Yang ketiga ranking dia. Dia bukan satu yang utama dalam dia. Tapi dia adalah satu faktor. Don't try to time the market. Saya bukan apa. Kenapa saya tak banyak tekankan kepada time, tahu tak? Sebab saya pernah ajar benda ni dahulu, 3 tahun, 4 tahun lepas, kepada time. Dan apa yang berlaku adalah orang yang tak berapa faham, dan dia macam mana? Either dia terlepas banyak entry ataupun dia terlalu confident kepada entry dia. Itu jadi masalah. Satu saya bukan keluarkan, saya akan ada hari, tapi saya tak tekankan kepada time. Tak tekankan. Dia sama je. Tarik Fibo, time kepada cycle. Jadi apa yang kita lihat kepada trend? Ingat tak kita cerita pasal benda ni tadi? Nampak tak unsur-unsur dia yang sebelah kiri? Sini kepada trend tadi. Bullish. Ini bullish. Bila kita bercakap mengenai trend, sini adalah satu cycle. Faham tak? Sini satu cycle. Trend terbentuk apabila another cycle terbentuk. Satu lagi cycle terbentuk. Itu trend. Di mana kalau kita nak tandakan ini sebagai low, sini sebagai high, sini sebagai higher low. Adakah ini dah ada trend? Belum. Trend cuma terbentuk sekiranya ini break. Sini break. Baru kita ada trend. Maksudnya, sini akan ada lapan lekuk. Sini akan ada, dan dalam 8 lekuk ni, dia terdiri daripada satu, dua, tiga, 4, 5, 1, 2, 3. Okey? Dan kalau kita nak trade, di sinilah saya nak bunuh. Yang cuba untuk trade semua lekuk dalam Elliott Wave. Ya? Dan ramai yang practitioner untuk Elliott Wave pun buat benda ini. Setiap lekuk ini nak naik, kita buy. Tak. Itu, saya pernah buat mistake itu. Di mana, bila kita melihat konsep fractal dan kita katakan bahawa trend tu berterusan, trend ni masih lagi nak naik, anda kena ambil dalam Elliott Wave konsep fractals. Konsep fractals ini. Konsep fractal dah macam ni. Bila kita katakan bahawa sini satu, sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Bila kita lihat konsep fractal dalam Elliott wave, anda kena assume dan anda cuma trend apabila yang breakout ini adalah dalam fractal yang ini. Breakout ini. Faham tak maksud saya? Anda cuma trade apabila fractal yang breakout dan membentuk trend adalah dalam satu ini. Sama dia. Di mana anda melihat trend disebabkan dia
melakukan pergerakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Faham tak? Ya, dia ada momentum, dia ada cerita, dia ada pergi. Barulah trend. Trend tu dia pergi. Maksud tak? Faham tak maksud dia? Trend tu dia pergi. Jadi, bila anda nampak dia break out dalam yang kecil ni punya fractal, then anda tunggu 3 wave dalam ini punya cerita, dalam ini punya cerita di sini. Benda ni yang susah orang nak buat. Benda ni sebabnya dia akan cuba untuk trade semua lekuk. Lagi-lagi kalau anda dah faham elite wave. Lagi anda pandai trade. Lagi masalah. Sini boleh ni, sini boleh. Dan anda langgar hukum-hukum ni. Ini amat-amat penting. Ini amat penting. I cannot stress betapa pentingnya benda ni. Ini yang kita akan pegang dalam 1 minggu ni punya ni sampai Rabu lah. Hari Khamis Galih nak cuti kan. Jadi ini yang akan kita pegang dalam kita punya topik pada minggu ni. Kalau anda tak faham elite wave, anda pegang benda ni sahaja. Ini sebenarnya adalah konsep low, high, higher low, higher high kita tadi. Yes. Untuk time frame je. Sebab zoom in okey, zoom out tak okey. Belajar untuk tengok time frame besar. Bila anda tengok time frame besar, anda akan tahu apa cerita time frame kecil. Apa sebenarnya anda sedang tengok. Okey. Sebab itulah kita masukkan konsep, iaitu konsep symmetrical charting. Symmetrical charting. Di mana kita melihat kepada nak tulis nombor pun tak dapat. Not responding lah pula dia. Symmetrical charting, makan ketupat budu. Macam mana rasa ketupat makan dengan budu tu? Symmetrical charting, kejap. Okey, symmetrical charting di mana kita melihat kepada bila kita ada benda ni tadi, dia turun balik dan dia break out, dan kita katakan ini adalah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Breakout ini adalah 1. Kita nak ini tak habis lagi. Jom lepas ni pergi Loyat. Nak pergi Loyat lintas daerah. Bayar 5,000, 10,000 pian. Baik, kita order online. Kita akan lihat kepada Fibonacci extension. Dia belum habis. Baru kita katakan ini ada lagi nak pergi. Faham? Itulah yang saya guna pakai dalam elite wave, iaitu kepada incomplete sequence. Ini adalah incomplete sequence. Baru kita ada room untuk dia pergi. Baru kita dapat katakan ini sama dengan ini. Kalau dia terus pergi ini kepada 1, ini mungkin sama dengan yang hitam ni dah habis. Satu kita dah tengok dia tak habis. Sebab itu tak trade kalau tak ada complete sequence, incomplete sequence. Kalau dia dah sampai dalam equal leg, anda tak trade. Dia break equal leg, kita ada momentum, baru ada trade lagi. Sebab itulah konsep dia equal leg tadi. 1,000 dah blok. 1,000 dah blok. Faham? Rujuk nota, besok kita akan masuk kepada Fibonacci. Hopefully kita punya komputer semua okey. Petang ni saya cuba untuk nak repair dia, ataupun dekat PC satu lagi. Ada satu lagi PC. Okey, jadi itu sahaja untuk petang ini.
Ingat, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda berulang, fahamkan struktur-struktur ni. Daripada sini anda boleh memberi struktur kepada bentuk macam mana anda nak trade. Ingat yang tu je. Itulah market dynamic. Itulah market dynamic. Kalau kita tahu, dolar, ada banyak dolar mempunyai incomplete sequence ke bawah. Kalau anda tengok, dolar dalam chart pack kita lakukan, dolar pair mempunyai, ni ingat tak yang kita analisa tadi? Dolar pair ada benda ni kan? 1, 2 kan, lakukan? Belum, besok belum cuti. Kita sampai. Ini adalah untuk dolar kan? Betul tak, kawan? Okey? Jadi kalau kita ada benda ni, kita tahu dolar masih tak lengkap ke bawah. Jadi itulah penceritaan market. Di mana kita lihat perkaitan di antara tiga, iaitu dolar, JPY dan juga kepada indeks. Itu market dynamic. Kita tahu dolar masih ada incomplete ke bawah. Itu dia. Betul kan? Jadi kalau kita tahu benda ni, cerita kita, dolar tak kuat. Kita nampak untuk yen pair ada incomplete sequence ke atas. Kita tengok, anda tengok daripada 03 tahun 2020. Anda tengok lekuk dia yang pertama sekali untuk indeks. Saya tak dapat buka chart. Kalau saya buka chart, habis ni. Ya? Anda nampak ini dah jalan, tapi dia ada incomplete sequence. S&P 500, untuk US 30, kita ada incomplete kan, ke atas. Jadi ini untuk indeks daripada bulan 3 tahun 2020. Jadi kita tahu indeks ke atas. Jadi daripada conclusion ni, yen pun tak habis. Jadi apa yang anda tahu? Anda tahu indeks ke atas. Itu cerita kita. Pasaran masih lagi ada room untuk bergerak ke atas. Nombor 2, disebabkan indeks masih ke atas dan kita nampak yen pair pun masih tak lengkap ke atas. Jadi, pergerakan dekat yen pair, struktur dekat yen pair yang ada incomplete sequence memberikan kita keyakinan bahawa indeks masih lagi ke atas. Dan dolar tak kuat. Dolar masih lagi ke bawah. Tapi, dia dalam wave 5 ke bawah. Akan ada lantunan besar. Tapi belum sekarang. Itu mungkin 2-3 bulan akan datang. Tapi pada waktu ni, dolar ke bawah. Itu cerita kita. Macam itulah kita melihat kepada market. Itulah market dynamic. Okey. Dah. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, ikut sesi-sesi kita lawan. Dan lain-lain. Terima kasih. Tak ada. Raya kita tak ada. Raya kalau kita buat, kita punya sesi ni, kita nampak Zatul makan durian, makan sate. Kita tengok Zatul punya makan sate boleh lah. Okey, kita kembali kepada Zatul. Terima kasih semua. Assalamualaikum.